Tunggu azan je Okay guys, Bismillahirrahmanirrahim. So, kali ini kita nak buat revision mengenai pembiakan. Sebab pembiakan ni dia banyak sangat benda nak ingat. Jadi cikgu buat 2 kali lah. Ya. Harap korang dah print cikgu punya bahan ni. Okey, ini adalah kita punya benda-benda penting yang korang akan belajar ni lah. Kita rahit, okay, pembiakan lelaki, pembiakan perempuan, proses ovulasi baby ovulations, sehinggalah jadi baby kan. Ini konsep-konsep dia. Lepas tu kita masuk sikit mengenai tumbuh-tumbuhan. Okey, jadi kat sini kita tengok dulu 4.1. okey, 4.1 mengenai pembiakan dan set aset. Okey, sekejap, padam sekejap. Okey, tengok nota pertama kita ni guys. So kat sini sebelum tu guys, boleh dengar tak suara cikgu? Cikgu punya suara boleh dengar? Cikgu punya internet macam slow. Nampak tak skrin cikgu, suara dan skrin? Nampak? Boleh? Suara komen boleh tak? Dengar tak? Lea dengar tak dia? Dennis ke? Fazana dengar cikgu? Boleh nampak? Boleh? Nampak ya? Okey, aku teruskan ya. Okey, yang pertama 2 jenis pembiakan. Okey, yang pertama namanya adalah pembiakan seks, yang kedua namanya adalah aseks. Okey, aseks ni lebih kepada satu jantina sahaja. Seks ni jantina lelaki dan perempuan. Okey, kita tengok yang kedua adalah perbandingan. Perbandingan antara seks dan juga aseks. Okay, yang pertama dia menghasilkan namanya individu baru. Dia menghasilkan individu baru. Okay, ataupun namanya new individu. Okay, individu baru. Okay, yang kedua, set ni adalah meningkatkan bilangan number. Okay, bilangan individu yang ada untuk spesies yang sama. Okay, untuk spesies yang sama. Tengok boleh masuk tau. Oh, ada kawan boleh masuk aku cek ada kawan boleh masuk seorang ni. Tak boleh masuk lah. Cikgu tak benarkan masuk ke? Sekejap cikgu ada. Okey dah, aku bagi link dia. Okey, kita teruskan lagi So, yang pertama menghasilkan individu baru. Yang kedua menambah bilangan spesies kita. Jadi spesies manusia semakin bertambah.
Okey, nombor 2 adalah perbezaan, iaitu beza dua-dua ni antara set dan juga assets. Yang pertama adalah dua induk. Okey, dua induk. Yang kat sini kita perlukan satu induk. Induk tu parent lah. Induk tu adalah parent. Okey, kat sini kalau ikut dia adalah two parent. Two parent. Kat sini single parent. Jadi induk tu adalah parent. Okey, tu perbezaan dia guys. Sekarang kita tengok pula dianya melibatkan gamet ataupun sel sets. Yang ni tidak melibatkan gamet ataupun sel set. So dia tak ada sebab dia satu je kan. Okey. Jadi kita tengok yang bawah ni, gambar rajah ni. Sebab dia tidak melibatkan persenyawaan. Untuk aset ni tak melibatkan persenyawaan. Okey, manakala set ni dia melibatkan persenyawaan. Jadi dia perlukan sperma dan dia perlukan ovum. Jadi kat sini melibatkan persenyawaan. Senyawaan. Tu beza ni. Okey, melibatkan persenyawaan. Okey. Seterusnya. Okey, kita masuk yang seterusnya. Okey, apa bezanya lagi? Yang ini set ni kita ada variasi ataupun variation. Ada variasi ataupun namanya adalah variation. Kat sini accept pula dia tiada variasi. Tiada variasi. Okey, dia tiada variasi. Satu ada variasi, satu tak ada variasi. Okey, jadi contohnya seperti ini adalah persenyawaan luar, external fertilization, dan ada juga persenyawaan dalam. Ada dua lah, dalam ataupun luar. Okey, kalau katakanlah untuk acet ni dia adalah belahan dua kan, dan dia ada juga dalam bentuk spora. Jadi pembentukan spora. Okey, pembentukan spora. Okey, lagi dia juga adalah namanya penjanaan semula. Penjanaan semula. Okey. Yang ketiga adalah namanya pertunasan. Namanya apa? Namanya pertunasan. Pertunasan. Jadi ini semua adalah acet Dia tak melibatkan sexual. Last one namanya pembiakan vegetatif. Dia seorang je. Jadi semua ni dia tak melibatkan jantan dan betina. Dia tak ada jantina pun. Kalau kita ada jantina, kita ada macam ni, persenyawaan luar dan persenyawaan dalam. Okey. Okey, sampai sini okey kan? Okey, tu nak teruskan lagi guys. Sekejap. Kalau korang nak salin ke, okey, aku tinggal kejap supaya korang boleh salin. Ini kotak dia. Okey, salin dulu. Okay, dah ke? Dah boleh remove? Remove Okey, kita tengok pula contoh antara dua jenis persenyawaan.
Okey. So, ini namanya adalah persenyawaan dalam. Yang kata ni namanya persenyawaan dalam. Persenyawaan luar. Nampak tak kat luar ni? Dia berlaku dekat luar. Jadi persenyawaan luar. Luar dalam bahasa Inggeris adalah external. External. Okey, untuk ladybird ni dia adalah persenyawaan dalam. Dalam internal. Okey, internal. Okey, seterusnya. So, kenapa di luar? Okey, nukleus gamet jantan, iaitu sperma, bergabung dengan nukleus gamet betina, ovum, di luar induk. Okey, macam katak tadi kat luar lah. Okey, kalau yang sini pula, sebelah ladybird ni, nukleus gamet jantan sperma bergabung dengan ovum di dalam. Okey, di dalam badan induk. Senang je guys. Okey, kita kembali kepada katak ni. So, induk jantan merembeskan sperma dan induk betina merembeskan ovum ke dalam air. Ini contohnya lah. Kalau untuk yang sebelah ni pula, dalam ni induk jantan merembeskan sperma di dalam badan induk betina. So, ini perbezaan dia ya. Perbezaan dia. Okey. Kita nak teruskan lagi. Yang keempat. Okey, ini keempat. Okey, keempat ni dia cakap apa ni? Ini adalah terdapat beberapa jenis pembiakan aset. Pembiakan aset. So, ada beberapa jenis. Okay, nyatakan jenis pembiakan aset dalam contoh dalam peta titi di bawah. Okey. Jadi sekarang ni kita ambil salah satu lah. Okey, salah satu. Contohnya kita ambil yang ini dulu. Kita cerita mengenai yang ini dulu. Hilang pula. Okey, kita ambil ini, besarkan sikit, senang tulis. Ini mungkin boleh kata ameba ke protozoa ke jenis seumpamanya. Ini namanya adalah belahan dedua. Belahan dedua. Belahan dedua dalam bahasa Inggeris namanya binary. Binary fission. Binary fission. Senang je. Okey, kita move lagi. So, pembahagian sel induk kepada dua sel anak. Contohnya seperti paramecium. Paramecium. Ini contoh. Kan, satu lagi adalah mungkin kita kata ameba. Okey, ameba. Okey. Ameba. Macam tu. Okey, balik. Okay, ini adalah untuk belahan dedua. Okay, kita nak masuk pula yang sebelahnya ni. Okay, sebelahnya adalah muko. Muko ni dia akan membebaskan spora. Nanti bila dia dah matang, dia akan terbuka dia punya bunga dia ni, macam bunga, dia akan membebaskan spora. Jadi ini adalah pembentukan spora, cara dia nak membiak. Jadi dia tak perlukan jantan dan betina lah. Namanya adalah pembentukan pembentukan spora. Spora. Tak keluar pula in dia. Dah. Jadi untuk muko ni adalah pembentukan spora. Jadi penghasilan spora dalam namanya sporagium. Pembentukan spora dalam sporagium. Sporagium yang inilah bulat-bulat tu. Okey. Okey, contohnya seperti pokok paku pakis. Paku pakis. Ini contoh paku pakis. Ataupun pokok lain adalah seperti alga ataupun algae.
Cantik tulisannya algae. Okey, kita dah selesai dua. Yang pertama belahan dua, yang kedua adalah spora, yang ketiga. Okey, yang ketiga ni tengok sikit. Yang ketiga ni adalah penjanaan semula. Penjanaan semula. Okey, penjanaan semula. Okey, penjanaan semula. So maksudnya macam ekor cicak tu lah, terputus ekornya, dia boleh menjanakan semula. Tapi kalau macam gamat kan kalau terpotong dua, dia akan menjadi dua ekor yang berbeza. Ni tengok, dia potong tiga-tiga jadi benda yang baru. Dia memang menjanakan semula. Cepatlah macam ni kan. Okay, dalam bahasa Inggeris penjanaan semula ni adalah namanya regeneration. Dia punya ini slow sikit, lambat. Regeneration. Jadi kebolehan adalah serpihan sesetengah organisma untuk membesar dan berkembang menjadi individu baru. Jadi kalau dia terputus ke, dia tak matilah guys. Tapi sampai masa dia mati jugalah. Okey, lagi cacing pita contohnya. Cacing pipih. Macam dekat atas tu. Cacing pipih namanya, ataupun dalam bahasa Inggeris dia adalah flatworm. Ni korang boleh tengok dekat YouTube macam mana dia grow flatworm ni. Okay, lagi kita ada tapak Sulaiman. Starfish tu lah kan. Tapak Sulaiman pun sama. Yang starfish tu Sulaiman, dia kalau patah dia boleh generate yang baru. Kira hebatlah dia ni. Tuhan ciptakan macam tu. Okey, kita nak pergi yang lain pula. Okey, kita nak pergi yang apa lagi belum cerita, penunasan dia. Kita tengok ini pula. Okey, ini adalah yeast. Okey, yeast ni dia di bawah pertunasan. Jadi dia biak secara pertunasan. Ni cara dibiak pertunasan. Okey, dalam bahasa Inggeris dia adalah budding. Okey, pembentukan tunas pada tumbuh organisma. Contoh seperti Hydra. Okey, ataupun yeast. Hydra ataupun yeast. Hydra ni bahasa Inggeris dia adalah HY. Yeast bahasa Inggeris adalah EYAST. Okey. Dah, korang boleh salin tu. Okey, dekat sini pula kalau korang perasan macam pokok-pokok kekwa, kalau korang kenal lah, zaman-zaman cikgu dulu, pokok kekwa ini budak-budak perempuannya selalu simpan dekat buku lah sebagai penanda. Dan lepas tu dia akan tumbuh dekat tepi-tepi tu. Mereka suka buat macam tu. Jadi ini namanya adalah pembiakan. Ini adalah pembiakan vegetatif. Ini namanya pembiakan vegetatif. Okey, vegetative reproduction. Okey, contohnya seperti bunga kekwa lah, ataupun kita boleh buat lobak merah. Lobak merah tu kalau kita biarkan dia tumbuh pucuk kan. Ataupun kita ada ubi kentang. Ubi kentang pun dia boleh tumbuh sendiri. Betul tak? Dia punya kulit dia pun kalau kita buang pun dia boleh tumbuh, kulit dia yang ada isi sikit. Okey, Tuhan cipta dia macam tu. Okey, kalau dah cikgu teruskan lagi sikit lagi.
Okey, ni contoh vegetatif. Kalau kat sini, hilang mana? Hilang pula. Yang ini. Okey, kalau macam ini, hilang lagi. Boleh. Okey, saya boleh. Okey, ni lobak dengan ubi keledek. Ubi keledek pun sama dia ada bahagian apa ni, daunnya, akar dia dan sebagainya. So kat sini tanya apa ni? Namakan bahagian tumbuh di bawah. Okey, dia nak tanya bahagian vegetatif. So bahagian kat sini namanya adalah akar. Okey, akar dia tu. Okey. So akar dia menyebabkan dia boleh tumbuh semula. Okey, kalau katakanlah yang dekat sini ubi kentang, strawberry pun boleh juga guys, bawang. Ini disebabkan oleh batang dia. Okey, batang dia. Baguslah. Okey, lagi. Daun setawan. Daun setawan aku cakap tadi. Daun setawan, daun kekwa ya. Ni disebabkan oleh daun dia. Dan termasuklah bunga bigunia. Bunga bigunia ni cikgu tak pernah tengok ni. Kalau nak tahu kena Google, nampak sikit. Okey, so ada 3 jenis popular. Okey, akar untuk lobak dan juga keledek. Batang dia adalah untuk yang ini. Dan daun. Ada 3 jenis lah. Okey. Kita teruskan lagi guys. So kita nak masuk pula dia punya kepentingan dia. So dalam apa-apa benda pun Tuhan cipta ni adalah kepentingan dia. So yang pertama tengok, apakah kepentingan pembiakan dalam kehidupan? Penting tak rasa-rasanya pembiakan ni? Adakah dia tak penting? Okey, yang pertama adalah untuk menambah generasi baharu. Betul? Dan generasi baharu akan sentiasa beradaptasi dengan suasana. Macam sekarang ni kita ada corona kan. Jadi manusia yang akan datang lahir ni, mereka akan lebih kuat lah kepada corona. Sebab dia akan genetik dia akan berubah sikit. Jadi kalau cikgu dia orang lama sikit, dah tak sesuai lah hidup akan datang. Sebab suasana akan datang dah tak sesuai lah untuk cikgu. Macam korang ni okey lah, muda lagi kan. Okey, seterusnya adalah apa lagi kepentingannya? Untuk mengekalkan kewujudan spesies. Spesies. Macam manusia ni kita kena buatlah persenyawaan, pembiakan untuk mengekalkan manusia. Kalau tak kita akan pupus. Untuk mengekalkan wujud spesies kita. Satu lagi untuk kemandirian. Kemandirian spesies. Kemandirian spesies. Itu je. Okey dah. Okey, seterusnya tengok nombor 2 kita ada nyatakan masalah yang timbul jika pembiakan semakin berkurangan. Okey, dengan teknologi yang kehidupan zaman yang canggih, kadang-kadang orang tak nak kahwin, orang tak nak dapat anak sebab susah kan nak kerja kan. Jadi apakah masalah jika pembiakan ni semakin berkurangan dalam kehidupan kita? Ada orang tak nak beranak kan. So yang pertama, spesies akan pupus lah. Sebab apa pupus ni? Satu, dia orang tak nak biak, satu hal. Satu lagi, suasana tak menentu. Kadang-kadang habitatnya dimusnahkan. Contohnya macam haiwan lah. Sebab tu ada haiwan macam panda dan sebagainya, dia nak hampir pupus lah. Sebab habitat yang sesuai dia nak hidup tu dah tak ada. Jadi kalau dia pupus, maka kita tak boleh tengok lagi lah binatang tersebut. Manusia pun sama. Kalau manusia akan pupus, jadi tak ada lagi lah manusia yang akan datang. Jadi itu masalah yang timbul. Jadi yang pertama, yang kedua adalah kita punya kemandirian. Kemandirian
spesies tidak dapat dikekalkan. Tidak dapat dikekalkan. Jadi kemandirian spesies tidak dapat dikekalkan. Kesianlah. Okey, lepas tu kita akan kurang generasi baru. Kurang generasi baru. Okey. Jadi kurang generasi baru dihasilkan. Okey, yang last adalah nanti wujudlah keseimbangan ekosistem. Jadi ekosistem kita pun tak seimbang. Contohnya kalau ular tak ada, tikus banyak. Kalau tikus tak ada, ular akan mati. Macam itulah ekosistem. Dia tak jadi dia tak seragam, dia tak seimbang. Okey, dah. Korang boleh salin dulu kejap. Sambil-sambil tu boleh salin dulu. Okey, kita teruskan lagi. Okey, tengok yang seterusnya. Ini adalah sistem pembiakan lelaki. Okey, dekat sini dah ada dah ni. Nama-nama cuma kita isikan sahaja. Okey, so mula-mula apakah nama ini? Sebab dia adalah pembiakan, jadi nama yang ini adalah ductus sperma. Dia macam saluran lah, satu saluran untuk disalurkan sperma. Sperma ductus. Okey, dah ada. Okey, yang kedua namanya testis lah, penghasilan hormon kat situ. Testis, penghasilan hormon. Okey, yang ketiga adalah cakar dia. Okey, yang keempat dia punya skrotum. Okey, untuk memegang testis. Dan juga dia ada uretra. Uretra ni untuk membuang air kencing. Korang nampak uretra ni memang daripada pundi kencing. Jadi kalau kita kena kencing batu karang, biasanya akan sangkut kat sini lah. So nanti air kencing tu kan banyak. Dia nak buang sakit kan. Ataupun berdarah-darah lah, sebab batu karang tu dah akan bergerak sampai ke ujung tu, dah akan sakit guys. Jadi itulah susahlah sikit nak buang tu. Siang-siang sakit. Jadi jagalah makanan kita. Okey dah. Nak salin ke? Okey, salin-salin. Kita bagi masa sikit. Okey, kita teruskan lagi Teruskan lagi. Okey dah. Jom. Padankan bahagian-bahagian sistem pembiakan lelaki dengan fungsinya. Okey, kita besarkan. Ini lelaki punya ni. Okey, ini lelaki punya. Jadi untuk jadikan dia senang, kau nak teka, kita buat nombor lah. Okey, nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A, B, C, D, E, F dan juga G. Okey, nombor 1 kat ni siapa?
Nombor 1 dengan siapa? Cuba teka. Nombor 1 tu dengan siapa? Satu jawapan pasangan apa? B. Satu B Betul. B ke D? B. Testis. E. Betul. Satu ni E. Dia menghasilkan hormon. Lelaki Okey, nombor 2. Nombor 2 adalah G lah. Lepas last kan. Okey, skrotum nombor 3. Nombor 3 tu dia memegang testis. Jadi lebih kepada melindungi melindungi testis. Okey. Nombor 4. Okey, nombor 4 apa jawapannya? Okey, nombor 4 utus sperma tu dia lebih macam saluran kan? Macam saluran darah. Macam mana saluran darah? So apa jawapannya? So dia adalah menyalurkan, sebab dia ada saluran, menyalurkan sperma dari testis ke uretra. Okey, lagi kita ada uretra. So apakah fungsi uretra? Uretra ni kat sini. Ni tengah-tengah ni kan, urat dia kan. Jadi kat situ dia sebenarnya memberi laluan ni laluan kepada sperma pembuluh kepada air kencing pembentuk. Dia tengah-tengah tu kan. Dia memberi laluan kedua-dua itu. Okey, lagi kita ada nombor 6. Nombor 6 tu vesicle semen. Vesicle semen kat mana? Vesicle semen tu dekat sini. Vesicle semen. Yang kecil ni. Agaknya apakah fungsi vesicle semen ni? Vesicle semen ni dia sebenarnya dia adalah memberi nutrien. Okey, supaya sperma tu dapat energi lah. Okey, so last one adalah kelenjar prostat. Okey, kelenjar prostat ni adalah untuk menghasilkan bendali mengandungi nutrien dan melindungi sperma. Itu namanya kelenjar prostat. Kelenjar prostat kita adalah dekat sini. Ni kelenjar prostat ni. Okey, kalau kena kanser prostat kat sini lah. Jadi bila dia besar, dia akan tutup saluran kencing, susah dah nak kencing. Namanya adalah prostat. Jadi lately ni sebab pemakanan kita terlalu moden, maksudnya terlampau ringkas, mungkin tak masak ke, segera ke, jadi kita punya kanser prostat untuk lelaki semakin meningkat saban tahun. Jadi korang kena elakkanlah makanan-makanan segera ni guys. Prostat ni sangat sengsara lah. Tak boleh nak buat air kencing, kena operate. Nanti kalau tak boleh ni, nanti dia kena tebuk lah ni. Kena tebuk kat sini. Ataupun dia akan masukkan tiup supaya nak buang air kencing tu senang. Sebab kalau kena kanser prostat susah nak baik. Okey. Dah, mana yang tak dapat nanti salin dulu. Buat penyesuaian dulu Kita nak sambung lagi depan ni. Okey, kita teruskan lagi. Soalan yang berikutnya. Ini adalah sistem pembiakan perempuan. Okey, tadi lelaki ni perempuan lah. Perempuan dia simple sikit
Okey, so yang pertama kita tengok dekat sini, yang tebal ni, ini namanya adalah uterus ataupun dinding uterus. Jadi dinding uterus ni dia boleh menebal dan menipis lah. Kalau dia tengah tebal tu maksudnya darah haidnya tak keluar. Kalau dia dah tengah nipis, darah haidnya akan keluar. Okay, uterus. Lagi kita ada cervix. Ni cervix ni. Kalau kena kanser cervix, berlaku kat situ lah. Kanser cervix. Sebab tu bila wanita dah besar sikit nanti, perempuan kena buat pemeriksaan cervix. Tengok ada kanser tak. Macam lelaki, prostat. Kanser prostat. Perempuan ni lebih kepada kanser cervix ataupun namanya rahim. Okey, kat sini kat bawah sekali ni Farah lah. Okey, yang ini namanya ovari. Ovari ni macam kilang untuk ovum. Testis tadi kilang untuk sperma. Okey. Dah, korang boleh salin dulu. Dan kita nak tengok fungsi-fungsi dia pula. Dia lebih simple sikit fungsi dia. Okey, kita buat juga tadi. 1, 2, 3, 4, 5. Kat sini A, B, C, D, E. Okey guys. Ovari, apakah jawapannya? Nombor 1 tu pasangan dia huruf apa? Ovari. Okey dah. Okey, nombor 1. Okey, ovari asalnya apa fungsi dia? Ovari dia kilang guys. Jadi dia menghasilkan ovum. Dia menghasilkan ovum. Okey, senang je. Okey, tengok pula cervix. Cervix ni apa? Siapa tahu cervix apa jawapan dia? Cervix tengok sini. E cervix E. Orang lihat cervix E betul, cervix E. Cervix kat sini cervix dekat ujung tu sikit. Jadi cervix ni sebenarnya macam Lia cakap tu lah, dia adalah E. Jadi cervix ni adalah menghasilkan mukus, membolehkan sperma berenang dalam uterus. Betul, dia ada cecair dia lah. Kalau tak, sperma tu susah nak berenang. Okey, nombor 3. Apakah fungsi 3? Fungsi 3 ni B, betul. Dia akan menerima sperma. Okey, nombor 4. Uterus. Uterus. Apakah fungsi uterus? Uterus kat mana uterus? Uterus dekat sini. Ingat tadi juga lah, dia adalah boleh tebal dan boleh nipis sebab dia nak menempelkan baby kat situ. Jadi apakah fungsi uterus? Jawapannya adalah C, betul. Jadi bila baby tu zygote menempel ataupun embrio tu menempel pada uterus, jadi dia akan melalui proses pertumbuhan dan perkembangan embrio. Okey, lagi tiub fallopian. Tiub fallopian ni yang last kali. Tu tempat perjumpaan antara ovum dan juga sperma. Jadi tempat persenyawaan. Dia jumpa diorang tu, dia jadi persenyawaan. Senang saja guys. Okey, tengok ni guys. Mana tak sempat, korang suaikan dulu.
Okey, kita teruskan lagi. Okey, kita nak masuk yang ini. Okey. So kita ada perubahan pada lelaki akhir baligh dan juga perubahan bagi wanita perempuan akhir baligh. Okey. So kat sini nak tengok sikit ni macam mana pertumbuhan dia. Yang pertama pertumbuhan bulu di ketiak dan ari-ari pun sama lelaki dan perempuan. Yang kedua testis menghasilkan sperma. Okey. Kalau untuk ovari ni dia menghasilkan ovum lah. Bila dia menghasilkan ovum, maka dia dah bermula dah jadi baligh. Sperma dan hormon seks lelaki. Jadi sebab itulah apabila sperma dihasilkan, lelaki pun dah berubah lah. Suaranya pun dah lain. Mungkin perjalanan lain. Perempuan pun sama. Okey, dia akan kasi hormon seks wanita dah dihasilkan. Okey, mungkin kita jadi perempuan ni lebih nampak perwatakan sebagai wanita tu lebih menonjol lah bila ada hormon. Lelaki pun sama, bila hormon dah ada, jadi watak lelaki dia lebih menonjol sebab hormon ni mempengaruhi jantina masing-masing. Okey, seterusnya nombor 3. Okey, sini zakar dia dan juga skrotum ni yang pegang testis membesar. Kalau untuk perempuan dia tak adalah skrotum, dia akan ada pelvis melebar. Okey, pelvis kita dekat tak ada kat sini, tak tunjuk. So pelvis dia akan melebar. Pelvis tu bahagian punggung lah. Dia bahagian punggung sikit, dia melebar sikit. Mungkin dia nak bersedia untuk kalau ada persenyawaan kena lahirkan baby, dia dah bersedia lebar sikit. Okey, untuk badan pula lelaki adalah tegak dengan ada hormon ini, dan wanita mungkin dia nampak lebih tinggi sikit. Tapi taklah tinggi sangat, nampak lebih tinggi sikit. So mulalah tumbuh misai guys untuk lelaki ni, mustache. So payudara wanita pun mungkin dah bertambah lah sikit. Okey, suara menjadi garau. Okey, nanti kalau korang tengok video lama-lama, tak sangkalah suara korang sekarang kan. Kalau wanita dia tak sangat, perempuan dia tak sangat nampak suaranya. Manakala dah bermula kitaran head berlaku. Okey guys. Okey, korang boleh salin dulu. Okey, kita move lagi. Okey, kat sini perbandingan antara gamet jantan dan gamet betina. Bila sebut gamet tu lebih kepada sperma dan juga ovum. Okey, masuk kat sini bila sebut persamaan tu, kedua-duanya mempunyai persamaan. Yang pertama, kedua-duanya membawa informasi genetik. Maksudnya kalau sperma tu informasi daripada ayah lah. Informasi tu maksudnya maklumat ataupun kita punya jin lah kan. Jin genetik daripada ayah tu, rambut kerinting ke, warna kulit ke, ada genetik daripada ayah, dan juga genetik daripada ibu lah untuk ovum. Kedua-dua terlibat dalam pembiakan. Okey, kedua-duanya terlibat dalam pembiakan, betul? Sperma dengan ovum terlibat dalam pembiakan. Okey, perbezaan lelaki dan perempuan. Okey, lelaki ni kalau kita tengok nampak yang pertama mesti ada sperma, perempuan ada ovum lah. Tu memang dah tahu. Lepas tu organ yang menghasilkan gamet. Organ yang menghasilkan gamet adalah testis untuk lelaki, manakala ovari untuk wanita. Okey, ovari. Okey, seterusnya bentuk seperti
Bentuk seperti apa? Bentuk seperti berudu. Ni merujuk kepada sperma Yang ini pula bentuk seperti sfera. Okey, sfera. Okey, lagi ini. Saiznya adalah terkecil. Di dalam badan manusia. Terkecil tau dalam badan manusia. Manakala saiz untuk ovum ni adalah terbesar di dalam badan manusia. Termasuk ovum, termasuk kita punya sel pun dia adalah terkecil. Okey, pergerakannya boleh bergerak. Sebab dia ada ekor kan, jadi dia boleh bergerak, berenang. Manakala ovum ni tak boleh bergerak. Tidak boleh bergerak. Dia tak boleh bergerak. Jadi dia dengan bantuan tube fallopian dah dia bergerak-gerak kan. Kalau ada cecair ke dibawa oleh cecair. Kuantiti semua dihasilkan. Okey, antara 60 juta sperm bagi 1 cm cube. Okey, manakala untuk wanita pula hanya satu sahaja dalam setiap 28 hari. Sebulan lah. Kira sebulan tu wanita hanya menghasilkan satu ovum sahaja. Setiap bulan sekali. Sebab setiap bulan ada satu. Okey. Okey, jangka hayat dia pula. Jangka hayatnya adalah 3 hari. Okey, manakala ovum ni antara 1 hingga 2 hari. Sebab tu tarikh subuh untuk wanita biasanya dalam masa sehari 2 hari je. Lepas ovum dihasilkan dan dia berada pada tube fallopian dalam masa 2 hari je. Lepas tu dia akan matilah. Okey. Sperma 3 hari. Lepas dihasilkan 3 hari je. Okey, 3 hari saja. Okey. Seterusnya. Tak salin ke? Alamak. Lupa. Kita bagi masa sikit salin. Salin. Okey, kita teruskan Okey, sekarang tengok setelah kita punya struktur gamet betina, ovum dan fungsinya. Okey, yang pertama, kita ada nukleus. Setiap sel mesti ada nukleus. So, mengandungi informasi genetik. Informasi genetik ni ingat, maklumat-maklumat daripada mak ataupun ayah. Kalau sebut ovum, daripada mak lah sebab dia adalah ovum ni perempuan. Betul tak? Jadi, dalam ovum ni akan ada maklumat ibu perempuan tersebut. Jadi yang pertama kat luar tu namanya adalah lapisan gel. Namanya adalah lapisan gel. Okey. Yang dekat nombor 2 tu namanya adalah cytoplasma. Cytoplasm. Jadi cytoplasm. Okey, manakala yang dekat ni yang bulat tu namanya adalah membrane cell. Membrane cell. Ni macam sel haiwan tu lah. Macam sel haiwan. Okey. Cuma sel haiwan tak ada lapisan gel. Dia ada lapisan gel. Okey, tengok yang lelaki pula Lelaki sperma adalah berfungsi. Sama jugalah dia akan membawa informasi genetik untuk lelaki. Jadi bahagian kepala mengandungi informasi genetik. Jadi dia ada genetic information. Okey, bahagian ekor pula dia boleh bergerak. Jadi ekor tu dia akan berenang lah untuk pergerakan. Okey.
Okey, bahagian leher dia, leher dia tengah tu banyak bahagian kan. Dia adalah menyimpan tenaga. Jadi banyak mitokondria dekat sini sebab tenaga dihasilkan oleh mitokondria. Jadi sperma ni banyak mempunyai mitokondria. Okey, banyak mempunyai mitokondria. Okey, korang salin dulu.